Kita sambung pada pagi ini ringkasan Sirah Nurul Yaqin, iaitu berkaitan dengan perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pagi ini kita sambung pada perbahasan berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, iaitu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan Abu Talib, kemudian kewafatan Sayyidatina Khadijah, kemudian orang Mekah memulau ataupun mula menyakiti Rasulullah, dan Nabi pergi mohon bantuan ke bumi Taif, juga telah diperlakukan dengan perbuatan yang buruk. Maka berlakulah satu peristiwa yang agung, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Baik, kita baca dulu sikit, kemudian kita akan tengok perbahasan. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darani amin. Isra'uhu sallallahu alaihi wasallam wa mi'rajuh, itu peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi secara umum dan awalnya, Isra dan Mi'raj adalah dua perjalanan yang berbeza. Isra perjalanan bumi, manakala Mi'raj perjalanan langit, yang berlaku pada satu malam. Ini dua perjalanan yang berbeza. Isra perjalanan bumi daripada Mekah ke Palestin, Mi'raj daripada bumi naik ke langit. Isra dan Mi'raj itu dua peristiwa, dua perjalanan yang berbeza. Baik, fi sanatil hadiyati asharata akramahullahu bil Isra'i wal Mi'raj. Pada tahun ke-11 Allah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini mukjizat yang agung yang hanya diberikan kepada Nabi, tidak diberikan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Nabi saja dapat Isra Mi'raj, Nabi saja yang dapat mukjizat agung, dan sebagai bentuk kemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, antara yang boleh kita ambil sebagai pengajaran besar daripada peristiwa ini, yang pertama, peristiwa ini berlaku pada tahun ke-11, iaitu bulan Rejab, dan masyhurnya 27 Rejab, malam Isnin, itu yang masyhur. Berlaku pada bulan Rejab, yaitu pada malam Isnin. Masyhur katanya 27 Rejab. Baik, bila peristiwa ini berlaku pada tahun ke-11, iaitu selepas Nabi melalui beberapa fasa yang ujian yang besar, iaitu Abu Talib wafat, Khadijah wafat, orang Mekah lawan Nabi, orang Taif lebih kurang. Jadi setelah Nabi lalu beberapa fasa tersebut, baru berlaku Isra Mi'raj ni. Abu Talib wafat bulan Rejab tahun ke-10, manakala Isra Mi'raj jadi bulan Rejab juga tahun ke-11, setahun selepas. Setelah Nabi lalui beberapa fasa ujian yang berat, maka dibawa dan diberikan mukjizat agung, iaitu peristiwa perjalanan Isra dan Mi'raj. Baik, apa kita boleh ambil pengajaran ya? Yang pertama, orang yang bersabar dengan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diangkat ke tempat yang tinggi. Rasulullah diuji dengan ujian berat, mati pak ngakan, mati isteri, orang Mekah lebih kurang, orang Taif umat macam-macam lah. Nabi melalui jalan-jalan tadi dengan penuh kesabaran. Berkat sabar Nabi, Allah angkat tempat yang sangat tinggi. Jadi pengajaran yang kita boleh ambil, orang yang diuji oleh Allah kemudian dia bersabar, kena uji dia sabar, berkat sabar tadi Allah akan angkat darjatnya tinggi. Allah akan angkat, dan bila Allah angkat, tak ada sebab dia berjatuh. Wala ya'izzu man adai, wala yadhillu man walai, wala ya'izzu man adai. Tidak boleh menghina, siapa pun tak boleh hina kalau orang tu diangkat oleh Allah. Kalau Allah angkat darjat dia, harus duduk kata Allah, kamu fitnah, kamu kutuk, kamu maki, kedudukannya takkan jatuh. Tapi kalau orang tu Allah hina, terus duduk puji macam mana pun tetap hina.
Jadi pujian dan ketinggian tadi kita nak Allah yang angkat, bukan orang. Ada orang dia diangkat tinggi, tapi siapa angkat? Orang puji dia, orang angkat dia letak tempat tinggi. Tak lama biar Allah yang angkat. Bila Allah angkat, siapa pun tak boleh berjatuh. Jadi nak tinggi darjat, antaranya sabak dengan ujian. Ujian kita banyak. Ujian kita dalam kehidupan kita masing-masing ada ujian. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Allah tanya dalam Quran, apakah kamu menyangka kami ciptakan kamu kemudian biar macam tu ya? Maksudnya cita-cita boleh berjalan, boleh makan, boleh berak, boleh lena, boleh nikah, begitu ya? Dan kamu menyangka kamu kepada Allah kamu takkan kembali? Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka setelah mereka diciptakan mereka terus ditinggalkan macam tu ya? Dan kemudian mereka dakwa kami orang beriman, sedangkan mereka belum lagi diuji. Nak tahu beriman ke tak? Tes dulu. Kena tes baru tahu kamu beriman ke tak dengan Allah yang Maha Mentadbir. Kena uji baru tahu. Tak uji tak tahu. Saya pandai, saya reti baca buku hebat, buat ujian tengok. Tulis tengok Pak Isa, tengok dulu minyak mana. Baru tahu kalau sembang dalam kelas, dia paling cerdik. Buat ujian tengok. Nak tengok siapa budak cerdik, budak pandai. Setelah diuji baru tahu kena buat ujian. Itu dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan setiap orang ada ujiannya. Ada. Saya ada ujian, ibu-ibu ada ujian, semua. Ada orang Allah uji dengan suami, ada orang Allah uji dengan isteri, ada orang Allah uji dengan anak, ada orang diuji dengan menantu, ada diuji dengan cucu. Ada tok orang kena penendang dengan cucu. Cucu dia jahat pun nak ada, tendang tok orang ni. Allah uji tu. Ada orang diuji tempat kerja, diuji dengan kewangan, diuji dengan kesihatan. Semua tu ujian yang Allah tes nak angkat darjat manusia. Sabar, Allah angkat, Allah uji. Dan sudah pasti kalau kita rasa ujian kita berat, dah ada orang lagi berat dari dah. Berat. Kalau ujian kita berat lah, ujian orang lain lagi berat. Hari Selasa baru ni anak saya kena kuah laksa panas melecok ni. Setahun 7 bulan melecok. Dah dari plastik. Macam mana ada pun kena lengan melecok lebih. Dari plastik tu. Pecah, kuah laksa pecah kena lengan. Kuah panas, melecok lah juga. Panas. Melecok. Pergi hospital lah. Pergi apa doktor sebelum nak cuci tu ambil darah lah apa semua. Taklah teruk dekat 1-2%. Melecok tu 2% lah katanya. Tak teruk mana. Boleh balik tak kena tahan buat. Tapi sementara duk tengok dia duduk atas katil tu, budak duk tengok atas katil tu, saya tak nampak orang lain dah. Nampak orang Palestin. Orang Palestin lagi teruk. Budak besar tu lah kena bom, kaki hancur, tangan putih. Mak tak ada, ayah tak ada, gimana? Kalau kita rasa ujian kita berat, ujian orang lain lagi berat. Ujian orang lain lagi berat. Allah Maha Adil, Maha mengetahui. Dan Allah sebut jelas dalam Quran, Allah tak akan uji kecuali orang tu mampu tanggung. Allah tak akan uji. Dia mampu lah tu. Ibu sekalian, orang Palestin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang pasti akan angkat darjat mereka tinggi. Tinggi darjat mereka. Luar biasa. Bayangkan serangan-serangan yang dikenakan ke atas mereka di sana, sehingga menyebabkan hospital sana lumpuh sepenuhnya. Antara kesan lumpuh dari ibu sekalian, antara kesan lumpuh dia di hospital, ubat bius tak ada. Mana ada ubat bius? Nampak macam mana? Hospital ada doktor pergi ubat bius, kekurangan, lumpuh. Ada budak yang terkena serpihan bom katanya. Adalah masuk serpihan dalam kaki dia. Jadi doktor nak kena belah
nak kena buang serpihan tu, nak kena jahit balik, cuma tak ada bius. Budak baru 9 tahun 8 tahun dia nak buat apa nak? Maka doktor hanya sebut kat budak tadi, baca Al-Quran, mudah-mudahan Quran jadi bius untuk kamu. Budak tu baca Al-Quran, baca, doktor belah setitik yang mata tak turun. Belah sambil duduk baca Quran. Ibu-ibu yang melahirkan anak yang terpaksa dioperate, kena operate, 95% operate hidup-hidup. Bius tak nak? Nak beranak pun dengan nak buat apa? Operate. Tanpa bius. Keluar dari doktor yang keluar menyandak tepi dinding, nak buat apa? Nak kena operate tapi tak ada. Oh, pening pala. Allah uji dengan ujian berat. Oh, berat ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sudah pasti mereka mampu. Allah takkan uji di luar kemampuan manusia. Kita tak mampu, sebab tu Allah tak uji kita macam tu. Kalau kita berasa ujian kita teruk, ada orang yang lebih besar lagi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok orang luar lagi teruk. Allah tak uji kita macam tu, sebab tahu tak mampu. Bukan mampu. Semangat marah. Semangat ada bagus. Bila dia tengok macam tu, dia tengok macam ni, dia tengok dia geram, dia main semangat. Pergi buat pasport, beg kemas siap. Semang kawan. Dia dah, aku tunggu bini aku bagi lampu hijau. Dia kata pi, aku start motor biar. Pi Palestin. Semangat. Ibu sekalian, tak apa. Bukan kita kata salah semangat tu. Tapi kena sedar. Orang Palestin berjuang bukan dasar semangat semata-mata. Bukan ada semangat ya. Kalau takat semangat saja tak jadi. Mereka ada iman yang mantap, akidah yang hebat, tawakal yang tinggi, kesabaran yang luar biasa. Iman mereka lain, akidah mereka lain, pahaman mereka dengan agama Allah ni luar biasa. Pegangan tawakal mereka dengan Tuhan ni sangat kuat. Tu bukan semangat saja tu, lapik dengan banyak benda boleh jadi macam tu. Yang dengan pasport saja, semangat saja lebih tak boleh. Kita tak mampu. Tentera Al-Qassam katanya nak jadi tentera kena hafal Quran 30 juzuk. Berapa juzuk dah kan? Yang start motor nak pergi tu. Bagus, semangat ada, semangat tengok apa macam mana dibantai orang Islam teruk, dia geram nak pergi tolong. Tapi kalau semangat saja jadi rebak. Baguslah semangat tu. Pipi tengok bom meletup, peluru kena demam korang, cirit kau tu. Orang pula kena belah dia. Dia mula nak pergi tolong, nak kena belah dia pula dah. Demam. Kekuatan kita tak mana. Akidah macam mana? Sembang berah. Sembang di kedai kopi ni letak. Senang sembang kawan-kawan, order roti sarang burung 2 keping, roti telur bawang 2 keping, kena kopi larat secawan. Sembang kawan-kawan. Ada aku duk buat kajian berdasarkan peperangan yang berlaku. Ukraine perangan Rusia, China dengan Amerika duk bergaduh, Palestin dengan Israel. Ni aku tak nampak lailah ni. Ni nak pergi perang dunia ni. Dan perang-perang dunia ni nampak tanda Imam Mahdi nak muncul lah. Dan kalau ikut sejarah lah, disembang kawan-kawan ni, kalau ikut sejarah ni 100 tahun genap tahun depan 2024. 2024 cukup 100 tahun, maka akan lahir seorang mujaddid baru. Dan aku duk berasa Imam Mahdi lah. Ada orang sembang apa? Imam Mahdi akan muncul dia dah. Bila? Kalau besar kemungkinan 2024. Kita tak nafi Imam Mahdi akan muncul satu hari nanti. Dia akan main. Bila tak tahu. Tapi duk sembang di kedai kopi ni, duk nampak lah dia dah, duk nampak dah 100 tahun 2024. 1924 dengan 2024 100 tahun dia kira. Kalau nak kira 100 tahun, kalau 1924 2024 100 tahun kiraan Masihi. Kalau kiraan bulan Islam Qamariah dah 100 tahun lebih. Hang kira bulan Islam ke bulan apa? Saya nak tanya dia. Bukan kita kata salah tak, dia kata salah pula. Tak. Cuma nak bincang, dah kata 100 tahun, 100 tahun bulan Islam ke bulan Masihi. Tak apalah kalau muncul sekalipun,
Dia kata yang akan muncul ni besar kemungkinan Imam Mahdi. Dia kata, dah nak bawa lain lah 2024. Jadi kita kena simpan merah, simpan lilin. Dah mula dah ni. Orang nak gelak kat kita, gelak. Berah kena simpan, roti kena simpan, bahan-bahan kering, kena guna mula lilin dah, kena mula dah belajar hidup macam tu sekian-sekian. Kita dah berada di akhir zaman, kena buat persiapan. Orang nak gelak kat kita, gelak ah. Siapa gelak ah? Dah, saya bukan kata tak su, tak ada salah apa nak simpan berah, simpan lah, siapa nak simpan. Bagus, buat persiapan, tak ada masalah apa. Cuma apa persiapan sebenar yang kita kena buat untuk jumpa dengan akhir zaman tu? Simpan berah. Tu persiapan sebenar. Jangan duk kalau simpan berah, simpan lilin. Ada semang di kedai makan, kita kena, aku tak ada semang di kedai makan ni. Tepuk meja ni, kopi larat dengan sekerak. Tumpah. Bergegak meja ni simang. Dia ada, aku tak ada orang lain lah. Imam Mahdi muncul, kita join. Aku tak nampak dah, dia dah tak buat apa dah dunia dah. Tunggu Imam Mahdi. Semang di kedai kopi. Sambil-sambil semang 3-4 orang tu duduk tunggu Imam Mahdi. Imam Masjid Bukit Aping tunggu dia. Dia tak pergi masjid pun. Duduk semang di kedai kopi, semang kedai makan, masjid tak pergi. Tapi tunggu Imam Mahdi. Hai ingat Imam Mahdi nak ambil hang kerja kedai kopi larat tu. Jadi tentera. Jangan kata tentera Imam Mahdi, tentera Palestin tak lepas hai. Apa bekalan kamu? Apa kelayakan kamu di tentera Imam Mahdi? Iman macam mana, akidah macam mana, hubungan dengan Tuhan macam mana? Jam. Tentera Palestin, Quran dalam dada, hubungan dengan Tuhan kuat, akidah mantap. Yakin dengan janji Allah, duk cari syahid. Budak-budak 14, 15 bila tanya apa cita-cita kamu, tanya budak-budak, balik tanya cucu, tuan-tuan, ayah, ibu sekalian, tanya tengok cucu nak jadi apa Ustaz? Malah dia polis, tentera, bomba, macam. Saya tanya anak lelaki saya umur 3 tahun, nak jadi apa? Dia kata nak bawa lori sampah. Dia tengok lori sampah lalu, syok ni. Ada tak jalan lain ya? Dia budak-budak dia sebut hak dia syok. Hak mana rasa dia syok ni nak, aduh, dia bukan tahu apa. Tapi adalah disebut nak bawa yang tu, nak dari yang ni. Ada cita-cita. Tanya budak Palestin nak cita-cita apa bila besar, dewasa esok. Ada seorang budak dia jawab, dia kata, kebiasaan kami di Palestin ni tak ada besar. Pula dah. Kami remaja di sini kebanyakan tak ada nak dewasa. Tak ada. Jadi cita-cita kami satu ya, syahid. Mereka nampak janji manis Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan syahid. Iman ni pun macam mana budak. Kanak-kanak tu. Orang dewasa, anak mati, isteri mati, keluarga mati, tapi tenang. Mereka yakin mereka ni dah syahid. Kawan mereka jumpa tertimbun 3 hari, jumpa cium tangan. Ya, kawan kami dah syahid dah. Darah duk keluar lagi. Patutnya sedih lah tak mereka bangga kerana akidah mereka lain, kuat, mantap. Aduh, hak ni nak pergi perang tu. Hak ni nak tunggu Imam Mahdi. Hak ni bukan salah simpan barang, bukan salah simpan makanan, tak salah. Tapi persiapan kita di akhir zaman kena mantapkan balik akidah, betul balik ibadah, kuatkan balik tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dak kerja simpan beras saja, simpan makanan saja, tapi jiwa kosong, akidahnya entah ke mana, pahamannya pun tak kukuh, amalannya pun kurang, tak betul dan sebagainya, macam mana dia nak hadap dengan akhir zaman esok ni? Bukan kita kata salah, tak kata salah, bukan nak gaduh. Cuma persiapan utama ngaji. Ya, Imam Mahdi akan muncul. Muncul bila tak tahu. Tapi Imam ngaji, saat dia muncul, kita dah ada ready dengan ilmu. Dah ada. Ini dah duk kalut dengan benda ni. Bukan saya kata salah ni, saya bukan nak gaduh. Dia kata dia kena bangkang orang. Dah tak ada bangkang orang. Cuma kita sebut apa persiapan sebenar. Simpan beras ke, simpan makanan ke. Kena tunggu Imam Mahdi ke, tak kena buat apa ke. Betul debat minta apa? Apa persiapan kita nak bergerak ke arah tu? Ngaji. Mantapkan balik akidah, belajar balik sirah, dengar balik tentang Rasulullah. Jadikan kekuatan kita kuat, pegangan kita dengan Allah tu kuat, hubungan dengan Allah semakin rapat, tawakal semakin tinggi, sabar dengan ujian. Tu baca tu.
Semua tu nak belajar persiapan. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, baik, jadi kita sebut kalau kita berasa ujian kita berat, ujian kita diberikan hebat, kita kena sedang ada orang lain yang lebih berat pada kita, lagi berat. Rumah hilang, keluarga hilang, entah esok boleh hidup ataupun tidak, tak tahu. Suasana kehidupan mereka macam tu ya. Menanti siapa yang boleh teruskan hidup, siapa yang akan syahid, tak tahu. Kita aman. Tahu anak pergi sekolah balik sekali. Depa tak tentu, anak pergi sekolah tak tentu. Sekolah tutup. Pengetua kan kita dah tamatkan sesi persekolahan pada tahun ni kerana semua anak-anak pelajar kita dah syahid. Tutup sekolah. Ujian berat daripada Allah bagi. Dan Allah tak akan uji melainkan yang mereka mampu. Jadi siapa yang sabar dengan ujian, Allah angkat darjatnya tinggi. Nabi SAW diuji dengan beberapa ujian berat sehingga digelar tahun itu tahun sedih, tahun duka cita. Nabi sangat bersedih, berduka cita. Maka Allah jadikan peristiwa Isra wal Mi'raj selepas semua peristiwa sedih dari ini. Jadi poin pertama kita boleh belajar pengajaran besar daripada Isra wal Mi'raj. Siapa yang sabar dengan ujian Allah, Allah akan angkat dia di tempat yang sangat tinggi. Sabarlah. Ujian apa pun, kita bukan tahu Allah nak uji apa. Bersedia dan redha dengan ketetapan Allah. Cuma kita minta lindung dari ketetapan yang buruk-buruk, yang tak elok, minta jauh. Tapi saat dah berlaku, redha, serah pada Allah. Allah Maha mengetahui. Betul lah. Itu kita punya akidah pegangan. Kena rapatkan balik hubungan dengan Tuhan. Apa-apa balik pada Allah. Nampak macam mana? Satu. Dua, ketika Nabi SAW dibawa berjalan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sedang berduka cita, Nabi sedih, maka Allah perjalankan Nabi daripada Mekah pergi Palestin, naik langit, melihat segala kebesaran Allah yang ada. Maka apa yang kita boleh dapat? Orang yang berduka, orang yang bersedih, cara nak rawat luka adalah dengan berjalan melihat kebesaran Allah. Pergi berjalan, bersedih, berduka cita, sedihlah, sedang mengalami duka cita, hatinya pilu dan sebagainya. Macam mana cara nak rawat? Berjalan melihat kebesaran Allah. Pergi berjalan. Lumrah manusia, budak baby riau tengok pak dia nak pergi kerja, menangis nak ikut, selok. Nampak orang pergi sengak, angkat bola raga motor, ronda serau ni. Dia boleh jalan tak apa, yang tak apa. Jadi ronda serau, dia nak jalan. Sifat manusia macam tu, sedih, jalan lah. Lepas tu ada orang sekarang ni kalau dia tension ke, sedih ke, pilu, dia ambil cuti saat seminggu, cuti saat sebulan. Buat orang ni tenangkan jiwa, pergi kepada Highland, pergi Langkawi, dia pergi berjalan. Jalan dia nak pergi tenang, nak tengok kebesaran, tengok laut, tengok udara, tengok bukit, melihat semua. Melihat tadi ni nak mengingatkan dia pada Allah yang Maha Kuasa. Maksudnya dia akan kenal balik Allah yang jadikan macam tu, Allah yang uji aku macam tu. Dia tengok kebesaran Allah, Maha Suci Allah buat laut macam mana, pasang surut, ada ombak, binatang macam-macam, tengok awan terbang, tengok semua tadi akan menyebabkan dia ingat balik pada Allah yang Maha Kuasa. Maka besarnya kuasa Allah tadi ni melihatkan ujian yang dikenal tadi kecil. Rawat luka dia, bawa berjalan. Batu kena bawa agak berjalan, kadang-kadang merawat luka, berjalan, pergi melancung, pergi ziarah, ambil cuti, jalan. Dia khusus bagi ayah-ayah lah sebagai ketua keluarga, orang lelaki, bawa keluarga berjalan lama-lama sekali. Jangan tiap hari berjalan, tak main kuliah. Pergi nak berjalan, dah usah berjalan. Betul benduing pergi berjalan, ada masa dia. Lama-lama cuti sekolah, berjalan. Jalan bukan nanti ikut orang. Ada orang pergi kemarin, nak kena pergi kemarin. Hak mana mampu kita pergi, hak mana sesuai, bawa jalan. Jadi berjalan, rawat luka. Kita dah sebut dah dulu, ada seorang isteri, dia kahwin dekat 20 tahun dengan lelaki dia. Sepanjang 20 tahun kahwin, tang mana pun lelaki dia tak bawa berjalan. Duduk dalam tu. Kalau duduk Bukit Aping tu bukan pergi mana.
Tak bawa berjalan 20 tahun. Dulu tak apa, sebab tak ada media sosial. Dia tak tengok Facebook, dia tak tengok WhatsApp. Tapi lah tak boleh, dalam grup saja kawan-kawan nak boh, baru check in Melaka, baru sampai Johor, dia baru sampai Perlis. Ya dia duduk Bukit Eping. Dia mula ada marah. Dia kata, abang tengok ni, kawan saya pergi mana? Dia tu pergi mana? Saya pergi mana? Saya bukan minta jauh, terlepas habis Maya Jawi sudah lah. Ni sampai tak pergi mana langsung. Mula marah. Tak pergi mana? Marah. Pasal apa marah? Dia tengok orang lain dapat, saya tak pergi mana pun. Mula nak gaduh. Awak lah berjalan 20 tahun. Dia kata saya bukan minta jauh, minta keluar pada anak baru. Terlepas pergi mana, Kulim ke, pergi lah mana pun, keluar pada sini 20 tahun tak keluar. Gila. Laki dia kata apa? Sebenarnya aku bukan tak mau buat jalan, tapi kita ni nikah sebab apa ni? Yang nikah dengan aku sebab apa? Dia dah orang tua kita kira jodoh kita, kahwin lah. Tu aku tak mau buat jalan. Bukan pasal aku kira, bukan tak. Tapi kerana kita kahwin ni atas nama jodoh, dan aku mengaji, aku belajar, jodoh tak ke mana. Jadi kita sudah bilang kadang jadah mu buat main dengan buat lawak bodoh. Ada jodoh tak ke mana. Ibu kalau ada tok lelaki dia buat tu tak ke mana, ada apa? Saya lagi masak apa gulai buh julak tengah gelo. Nak tengok dia pergi mana ni. Tak ke mana. Jangan buat lawak tu. Bawa jalan. Karena berjalan tadi akan menghiburkan hati yang terluka. Nabi diperjalankan oleh Allah antara sebab untuk rawat mental Nabi, rawat luka di hati Nabi yang bersedih dengan ujian-ujian besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu antara hikmah salah kita boleh ambil daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi bila berlaku ni tahun ke-11 bulan Rejab, iaitu setahun selepas Abu Talib wafat, Khadijah, kemudian orang Mekah pulau, orang Taif lebih kurang, semua tu ujian-ujian berat tu, Allah bawa Nabi berjalan Isra' wal Mi'raj. Baik, kemudian yang boleh kita sebut lagi berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj, ibu-ibu ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, cerita pasal Isra' ni disebutkan di sini, fal Isra'u huwa tawajjuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Apa dia Isra'? Isra' ialah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Isra'. Apa dia Isra'? Nabi berjalan daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Itu Isra'. Isra' dalam Quran Allah sebut dalam suratul Isra' ayat pertama. Firman Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa al-ayah babih. Ayat tu lah Allah sebut, Maha suci Allah yang telah perjalankan di malam hari akan hambanya daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa pada waktu malam. Ayat surah Al-Isra', cerita pasal perjalanan Isra'. Ini cerita dalam Quran, tak boleh nafi. Baik, ibu-ibu ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, jadi Isra' adalah perjalanan malam. Ini perjalanan malam, malam Isnin disebutkan. Perkataan Isra' itu sendiri merujuk kepada perjalanan malam. Jadi Isra' ni berjalan malam. Baik, kalau nak dilihat kepada cerita yang ada dalam cerita Isra' wal Mi'raj ini, ketika baginda Nabi SAW sedang tidur, ada kata Nabi sedang tidur di rumah Ummu Hani, ada kata Nabi sedang tidur di rumah Nabi SAW, ada kata diambil daripada Masjidil Haram. Baik, semua pendapat-pendapat tadi disatukan kerana rumah siapa pun semua duduk dalam Masjidil Haram. Adalah khilaf kata rumah kau ni, ada kata rumah kau tu, ada kata rumah Nabi. Baik, disebutkan oleh para ulama, ketika Jibril datang untuk bawa Nabi berjalan, Jibril turun ke rumah Nabi melalui bumbung. Dia turun ke bumbung, dia bukan main ikut pintu, dia main ikut bumbung. Kenapa main ikut bumbung? Supaya malam tu meninggalkan kesan yang lama pada Nabi.
Ingat malam bila ni? Malam hak Jibril main ikut bumbung. Ingat? Serupa ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, saya main mengajak di Kedah ni, saya masuk kod Shilin, turun kod Shilin. Hari tu memang turun kod Shilin. Kisah hari tu ingat bila-bila. Sembang dengan kawan, hampir tak kelas Ustaz. Hak bila? Alah, hak Ustaz turun kod Shilin tu. Ingat. Hari apa tak ingat, bilang berapa. Tapi kalau habang turun kod Shilin, maknanya peristiwa yang berlain pada orang lain. Kita ingatlah peristiwa. Jadi Jibril turun kod bumbung supaya lebih ingat. Nabi terkesan lama dengan malam tersebut. Jibril main kod bumbung. Bawa Nabi SAW pergi ke Masjidil Haram. Kemudian dibelah dada Nabi. Dibelah. Maka disebutkan dalam peristiwa belahan bahawa Nabi kita Muhammad SAW dibelah dada sebanyak 4 kali. Dibelah dada dalam sepanjang hayat Rasulullah, dibelah dada Nabi sebanyak 4 kali. Yang pertama ketika Rasulullah kecil, iaitu di kampung Bani Sa'ad, umur Nabi 4 tahun lebih kurang, dalam jagaan Halimatus Sa'diyah. Dibelah dada buat kali pertama, belah. Dan selepas belahan itulah, kata ulama, selepas belah dada kali pertama, diletakkan belakang Nabi khatam nubuwah, tanda kenabian yang ada isi macam telok burung merpati, belakang belikat Nabi SAW. Lepas belah itulah baru timbul yang benda tu. Dibelah dada Nabi buat kali pertama, iaitu pada umur Nabi 4 tahun di kampung Bani Sa'ad. Kali kedua dibelah dada Nabi ketika umur Nabi 10 tahun, wahwa ibnu asyri sinin, iaitu ketika umur baginda 10 tahun. Kali ketiga dibelah dada Nabi indal bi'athah, ketika Nabi diutuskan menjadi Rasul, menjadi Nabi. Ada kata umur Nabi 40 waktu tu. Dibelah pula kali yang ketiga. Dan kali keempat Lailatul Isra', pada malam Isra' dan Mi'raj, dibelah dada. Dan dalam kisahan belah dada ini bahawa dibelah dada Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan belahan maknawi lah, belah betul. Bukan kiasan belah maksud lain, memang maksud belah sungguh. Belah berkeluar hati jantung tu. Belah hakiki. Memang betul-betul belah. Baik, dan ini perkara yang mencari adat. Mana boleh belah ikut suka, berkeluar jantung, gila tak? Ni mukjizat. Biar betul ni. La orang berkeluar jantung tak keluar. Pergi tengok pakai bedah buat orang. La tak apalah, ada bius tu kata mukjizat. Cuma nak bang kalau zaman lah berapa hari belah jantung macam-macam. Bos spring lah apa lagi penin. Zaman lah ada mukjizat Rasulullah zaman tu tersebut, dibelah dada Nabi, berkeluar jantung hati Nabi. Dan disebutkan bahawa dikeluarkan jantung hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibasuh dengan air Zam-Zam, dicuci dengan air Zam-Zam, dibasuh. Baik, kenapa basuh? Hati Nabi dah bersih dah hati Nabi, tapi kenapa basuh? Ini simbolik kepada umat manusia, kerana perjalanan Isra' ni adalah perjalanan Nabi nak bertemu dengan Allah. Nabi diperjalankan oleh Allah daripada Mekah ke Palestin, naik langit, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya Isra' wal Mi'raj ni perjalanan seorang hamba bertemu dengan Tuhannya. Maka diletakkan, disebutkan kat kita bahawa ketika Rasulullah dibelah dada, dibasuh hati Nabi SAW dengan air Zam-Zam, dicuci hati Rasulullah. Ini simbolik kepada setiap perjalanan hamba nak bertemu dengan Tuhan, pastikan hatinya bersih dulu. Hati Nabi bersih dah, mana ada kekotoran. Kenapa basuh? Simbolik. Setiap perjalanan hamba nak balik jumpa Tuhan, pastikan hati dia cuci dulu. Dan kita adalah hamba yang sedang berjalan untuk balik bertemu dengan Allah. Bila tak tahu, bila kita tak tahu, semua, saya, ibu-ibu, ayah, semua kita sedang berjalan untuk bertemu dengan Tuhan. Kita tak tahu siapa sampai, tapi besar harapan saya ibu-ibu ayah sampai lu. Besar harapan.
Takkan saya pergi dulu, terus siapa nak baca? Tak, bukan tahu. Kita tak tahu siapa, semua berjalan. Siapa sampai dulu tak tahu. Maknanya kita semua dalam perjalanan bertemu dengan Tuhan. Maka pastikan perjalanan kamu nak balik jumpa Tuhan, hati kamu bersih elok. Dan ulama sebut nak bersih hati ada cara ni. Bukan pergi operate. Nak kena pergi operate ke cuci ingat dalam pula? Dah. Cuci hati dengan beberapa perkara. Antaranya disebutkan cuci kepada hati ataupun ubat penawar bagi hati ini adalah baca Al-Quran sambil melihat maknanya. Baca Quran tengok mana, hati kamu akan keluar kotoran. Baca Quran tengok mana, tadabbur. Pagi-pagi kan Ustaz Jeffrey duk baca tafsir Quran kan, baca Al-Quran tengok makna, baca Quran tengok mana. Itu semua proses cuci hati. Baca tengok mana, baca tengok mana, kotoran akan keluar sikit-sikit. Baca Al-Quran sambil tengok mana. Dua, banyakkan berpuasa sunat. Orang yang rajin puasa sunat, dia orang yang sedang proses untuk cuci hati. Rajin puasa, hati akan bersih insya-Allah. Dahlah baca Al-Quran lah, puasa pula. Kemudian apa lagi? Bangun malam, solat di waktu malam. Solat malam, solat sunat. Bangun tahajud. Tahajud dengan makna sembahyang selepas bangun daripada tidur. Itu makna tahajud. Apa-apa solat yang dilaksanakan selepas bangun tidur namanya solat tahajud. Walaupun dia solat taubat dia bangun dia buat taubat tapi kalau taubat tu dibuat selepas dia bangun tidur, maka itu namanya solat tahajud. Itu solat, apa-apa solat yang dibuat lepas bangun daripada tidur, maka dipanggil, itu namanya dia tahajud pada malam tu. Orangnya hang tahajud pada malam dah dan taubat pula dah. Namanya taubat tu bila lepas bangun tidur kan, tahajud tu. Dia dikira bangun bertahajud dah pada waktu malam. Orang yang rajin bangun malam, solat di waktu malam, dia sedang proses cuci hati dia. Baca Quran tengok makna, puasa sunat, sembahyang malam. Yang keempat, zikir bagi banyak. Perbanyakkan zikir. Zikir pada Allah tu cuci hati tu, zikir yang tu zikir ni lagi selawat lah apa, tu semua proses cuci hati. Dan yang kelima, kena banyak berhimpun dengan orang-orang soleh, banyak duduk dengan orang baik-baik. Kita bukan orang baik, cuma kita pergi duduk dengan orang baik, kawan dengan orang baik-baik. Tu imam, tu guru, alim ulama, orang-orang soleh, orang yang baik. Kita tak baik tapi tumpang duduk dengan orang baik. Cuci hati. Proses tu duduk saja tu. Bukan duduk nak balas duit dia. Duduk tu nak balas slipper lah apa lah. Dia nak ambil berkat dia dah. Jadi kalau nak balas, dia katanya, kalau nak balas slipper, mana slipper tu, mana slipper ustaz dia dah nak balas, nak curi. Balas slipper ustaz ni banyak hilang. Bila kita tangkap kenapa ambil curi slipper ustaz, dia kata kerana slipper ustaz berkat pala bapak berkat. Slipper kita dia balas. Bukan suruh duduk dengan orang soleh nak balas slipper dia, nak curi dah nak. Duduk perhati perangai dia, Pak. Kamu akan belajar banyak benda. Duduk dengan orang soleh, orang baik-baik, orang alim, kamu akan curi akhlak dia, Pak. Tu pencuri yang dibenarkan, mencuri akhlak. Duduk dengan tok-tok orang alim, orang soleh, curi akhlak dia, Pak. Tengok macam mana dia, Pak, akhlak dia, Pak, macam mana. Macam mana dia layan orang, macam mana dia semang orang, macam mana sekian. Curi akhlak dia. Proses cuci hati. Jadi orang yang semakin dekat perjalanannya nak buat dengan Tuhan, lagi kerak kena buat 5 tu. Baca Quran, sembahyang malam, puasa sunat, duduk dengan orang baik-baik, zikir bagi banyak. Macam saya tak perlu banyak sangat lagi, puasa sunat pun tak kena lupa lagi, lambat lagi. Jangan duk kata tu orang tak umur banyak. Cuma siapa yang nak balik jumpa Tuhan, dia kena cari jalan nak cuci hati dia. Kena banyak orang tak mau umur 60, 62, 63. Nabi dah sebut dah umur umatku 60, 70, 60, 70. Umur tu maksudnya yang tu double. Dia paling kerak bangun malam. Maksudnya kalau tak bangun satu malam, cerai.
Orang tua umur 60 kalau tak bangun tahajud, tiap-tiap malam bangun, biasa. Tu biasa. Malam ni bangun, malam mari bangun, tak tinggal dah lama 5 tahun. Biasalah dia dah 62. Start umur 62 sampai 67 dia tak tinggal tahajud. Biasalah hang tua. Aduh benda biasa yang duk rasa bangga. Kalau tinggal sehari ya, berasa cerai lah. Macam umur saya ni kalau buat semalam ya, 3 tahun tak buat, datang malam tu buat. Hebat. Ingat senang nak bangun malam. Orang muda. Contohlah, maksudnya orang yang boleh bangun malam, maksudnya tiap-tiap malam lagi dekat dia rasa nak jumpa Tuhan, lagi malam, bagi kerap dia tak tinggal. Baca Quran, bangun malam, puasa sunat, zikir bagi banyak. Karena itu semua proses nak cuci hati. Setiap perjalanan hamba nak jumpa Tuhan, hati kena bersih. Sebab tu Nabi dibasuh dada hati dia. Basuh, pergi bersih. Pada hati bersih lah. Baik, selepas dibasuh hati Nabi, kemudian dicabut daripada hati Nabi ada satu tompok hitam. Dikeluarkan satu titik hitam dalam hati Nabi. Dicabut keluar oleh Jibril. Dan kata Jibril kepada Nabi, "Hadhihi hadzu syaitanu minka, wahai Muhammad, ini adalah bahagian syaitan yang ada dalam hati kamu." Titik hitam. Jadi hati Nabi, Jibril basuh dah, ada satu tompok hitam titik, Jibril cabut buang tompok hitam tu. Lepas tu Jibril, apa kata Jibril? Ini adalah bahagian syaitan yang ada dalam hati kamu. Baik, apa maksud dia? Ada orang kita bisa dengar dia kata maksud titik hitam tu ialah kalau tak dibuang titik hitam tersebut, nescaya syaitan akan masuk dalam hati Nabi, kemudian dia akan goda Nabi. Jadi bila buang, dia tak boleh dekat dah dengan Nabi. Kan duk dengar macam tu kan? Syarahan itu kurang tepat, macam tak kena. Kenapa? Kerana ada sahabat Nabi SAW yang kita kenali dengan orang yang sangat hebat, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar, kita sedia maklum, kalau dia lalu di satu lorong, setan takkan lalu dah lorong tu. Tu kekuatan Sayyidina Umar. Kalau dia lintas satu kawasan, setan tak pi dah lorong tu, takut selisih. Lepas takut dengan Sayyidina Umar, syaitan. Oh dahsyat Sayyidina Umar. Bukan dekat setan, orang pun takut. Tak takut lagu mana? Tinggi Sayyidina Umar sama dengan orang duduk atas kuda. Ibu tengok ada kuda, kalau kidah apa karnival apa ke main kuda, suruh siapa-siapa naik atas kuda, kita pergi berdiri sebelah dia. Kita duduk kat mana? Duduk kat kaki dia. Pasal dia duduk atas kuda. Sayyidina Umar sama parah dengan kepala orang atas kuda tu. Dia naik kuda langkah begitu ya, macam naik motor. Dia tinggi pada kuda ni. Kalau kiraan kaki, dia 9 kaki, 3 meter. Tinggi mana 3 meter? Tinggi sini ni. Kurang sikit. 9 kaki. Pintu tu 7 kaki, tak salah. Pintu tu panjang, pintu tinggi pintu, kalau tak salah saya 7 kaki lebih kurang. 7 kaki lebih sikit. Dia atas lagi sikit, 9 kaki. Saya dekat-dekat 7 kaki lah. Saya dekat-dekat 7 kaki. Tu pun smart tak kira lah. Contoh. Macam tak setuju lah. Bayangkan senomak 9 kaki. Siapa tak ketak dengan dia? Dah lah orang takut, syaitan pun takut dengan dia. Sedangkan kita tak pernah dengar dalam riwayat menyebutkan bahawa Sayyidina Umar dibelah dada dia, dikeluarkan jantung dia, dibuang titik hitam menyebabkan setan tak boleh dekat. Maksudnya Sayyidina Umar tak perlu operate apa pun. Jadi dia tak perlu operate apa pun, setan takut dah. Takkan Nabi nak kena operate baru setan takut? Macam tak kena. Sedangkan Sayyidina Umar takut pada awal, tak kena buang tombok-tombok hitam pun. Takkan Nabi nak kena buang baru setan tak boleh main? Nabi lagi power pada Sayyidina Umar. Jadi apa maksud sebenar daripada tompok hitam tersebut? Maka disebutkan dalam makna yang lebih tepat bahawa hati Nabi SAW dipenuhi dengan rahmat.
Nabi kan Allah sebut dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami tidak utuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada seluruh alam. Nabi membawa rahmat seluruh alam, pokok, binatang, tumbuh-tumbuhan, makhluk di langit, makhluk di bumi, manusia, jin, semua dapat rahmat termasuk iblis. Syaitan juga menumpang rahmat Nabi. Hati Nabi penuh rahmat untuk semua. Jadi bila Nabi dipenuhi hatinya dengan rahmat, maka Allah Subhanahu wa taala keluarkan bahagian syaitan dalam hati Nabi, dengan maksud dikeluarkan bahagian rahmat untuk syaitan. Cabut wang. Iaitu rahmat dalam hati Nabi untuk semua kecuali syaitan. Kerana hak syaitan cabut wang lah. Untuk syaitan tidak ada rahmat. Dia tidak dapat menumpang rahmat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tidak ada bahagian rahmat untuk syaitan. Itu kata ulama. Itu lebih tepat. Kerana hati Nabi penuh dengan rahmat, dan syaitan takkan dapat tumpang rahmat Nabi. Kerana itu syaitan kekal dalam neraka. Dia dilaknat oleh Allah dan dia jauh daripada rahmat. Sebab tu kenapa dia tak dapat rahmat? Kerana dia mendapat laknat. Itu jangan buat benda yang Allah laknat, menjauhkan kita dari rahmat. Na'udzubillah. Rahmat Allah ni luas. Jahat macam mana pun, kamu maksiat banyak mana pun, tapi dengan rahmat Allah, Allah boleh masukkan kamu dalam syurga walaupun kamu tak minta ampun. Kerana Allah Maha Rahmat. Ada orang jahat 60 tahun hidup tak semayang, minum arak, makan babi, buat benda haram, buka aurat, tiba-tiba mati tak ada taubat. Tak taubat pun, mati begitu ya. Dari segi zahir kita akan kata apa? Nampu dah. Hang semayang dak, puasa dak, aurat tak tutup, buat benda haram yang Allah larang hang buat, ya Allah suruh tak buat. Kalau ikut zahir, jahanam dah dalam kubur. Baik. Ikut zahir kita lah. Tapi dengan rahmat Allah yang maha luas, Allah boleh saja ampun semua dosa orang. Boleh. Kita tak nafi Allah boleh hukum dia. Tapi dengan rahmat Allah yang maha luas, boleh saja Allah ampun semua dosa orang. Apa azab tak kena? Boleh. Kerana Allah maha rahmat. Kalau orang hak jahat macam tu pun boleh dapat rahmat, ni hak baik ni. Maksudnya kalau jahat macam tu pun boleh tumpang rahmat Allah, kerana rahmat Allah luas. Jahat macam tu pun Allah boleh bagi rahmat. Kita tak boleh nafi rahmat Allah untuk dia. Selagi mana dia tak syirik pada Allah, dia berhak dapat rahmat. Allah boleh buat. Maksudnya dia jahat semua ni, mati pun jahat dulu, tak semayang. Tapi kalau Allah nak ampun, boleh. Kerana Allah maha pengasih, maha menyayang. Dah kalau jahat macam tu pun Allah boleh ampun, takkan hak baik ni Allah tak mampun. Lagi jauh, lagi besarlah rahmat Allah. Karena tu kalau semua menyangka dengan sangkaan baik kepada Allah, bahawa Allah itu maha rahmat, rahmat Allah itu sangat luas, maka kita takkan mudah untuk sangka buruk dengan semua orang. Jahat macam mana pun dia dapat lagi rahmat Allah. Tapi bukan bermakna suruh buat jahat. Kalau tu cantik lah, enjoy. Kalau Allah rahmat apa? Kalau Allah laknat, kamu tak tahu. Rahmat bukan ya Allah maha rahmat, tapi kamu kena ikhtiar cari. Dan rahmat Allah diberikan kepada orang yang buat ibadat, beramal. Yang Allah suruh dia buat, yang Allah larang dia tinggal, insya-Allah dapat rahmat. Seorang budak bila dengar apa mak pak dia cakap, mak dia suruh dia buat, mak dia larang dia tinggal, budak ni akan dapat kasih sayang mak dia. Bagus. Tapi kalau tak dengar cakap, mak sayang tapi tak dengar cakap, pun nampak tau, pang lagi, bukan tak sayang, tak dengar cakap. Tapi kalau kamu buat yang disuruh, kamu tinggal yang dilarang, kamu akan dapat kasih sayang orang tersebut. Allah itu maha rahmat. Walaupun kamu tak buat yang dia suruh pun, kamu dapat rahmat. Dan Nabi adalah utusan Allah yang membawa rahmat kepada semua. Maka dalam hati Nabi ada tumpuk bahagian untuk syaitan, bahagian itulah dibuang, supaya rahmat tidak diberikan kepada syaitan. Itu maksud dibuang tumpuk hitam dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian disebutkan bahawa setelah dibelah dada Nabi, dibasuh hati Nabi, maka dipenuhkan dalam hati Nabi dengan sopan santun, dengan ilmu, dengan keyakinan. Dimasukkanlah hati Nabi, ditambah ilmu, ditambah sifat lemah lembut, sopan santun, akhlak mulia, semua dimasukkan dalam hati Nabi. Antara poinnya ilmu dimasukkan. Maka apa kita boleh belajar situ? Perjalanan seorang hamba nak balik jumpa dengan Allah, pastikan ada ilmu penuh di dada. Dan mengaji sampai mati, balik dengan ilmu. Kurang-kurang ada jawapan dia nak jawab, ilmu dia mengaji. Sebab tu Sayyidina Ali kata ilmu lebih bernilai pada harta, kerana ilmu akan jaga kita, ilmu akan bela kita, sedangkan harta kita kena bela. Contoh, kita dapat duit, esok di akhirat Allah akan tanya, duit ni ambil mana, belanja kat mana? Kita akan dipertanggungjawabkan atas harta. Ambil mana duit ni? Saya pergi kerja, tak apa. Belanja kat mana? Saya beli ketum bungkus. Duit kamu, ya kamu dapat cara halal, kamu belanja cara haram, kena. Kita dipertanggungjawabkan atas duit tu, atas harta. Tapi ilmu kan bela. Wahai Allah, dia pernah mengaji saya. Wahai Tuhan, dia pula bela kita. Ilmu. Balik jumpa Tuhan, pastikan ada ilmu di dalam. Penuhkan hati tadi dengan ilmu. Ni duk ngaji ni. Saya pergi mengaji lagi, tadi pergi mengaji dah, mengaji lagi sampai mati. Kalau tak mai tu saya tahu dah mati. Lagi boleh mai hidup. Sampai mati. Doa lah semoga Allah bagi peluang kat kita boleh mengaji sampai mati. Doa. Itu perjalanan seorang hamba nak boleh jumpa Tuhan. Macam mana Rasulullah dimasukkan, dipenuhkan hati dengan hikmah. Bukan dekat ilmu saja, hikmah, amal, sopan santun. Maksudnya beramal dengan ilmu tersebut. Itu buah dia. Mengaji, beramal, mengaji, beramal, baru balik jumpa dengan Tuhan. Baik. Kemudian itu kisah belahan dada Nabi SAW sebelum Nabi dibawa berjalan daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Baik, dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mulakan perkataan surah Al-Isra tadi dengan sebutan Subhana, iaitu Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batu disebutkan antara kelebihan itu Allah mulakan ayat tadi dengan tasbih, Maha Suci Allah. Maksudnya suci daripada segala kekurangan, menafikan segala kekurangan yang ada pada zat Allah. Dah kalau kamu kata Isra' Mi'raj ni pelik sungguh, boleh pi Palestin, naik langit, turun patah balik, tak habis malam. Mustahil. Mustahil bagi makhluk, bagi Allah tak ada benda mustahil. Allah Maha Suci, suci dari segala kekurangan. Kalau Allah tak ada masalah apa, maka Allah mulakan dengan Subhana, Maha Suci Allah. Jadi dinafikan terus segala kekurangan, kerana Allah itu Maha Agung, Maha Suci. Dan disebutkan juga dalam apa maksud Subhanallah, iaitu mensucikan Allah daripada segala kekurangan. Jadi bila Allah mulakan ayat Isra' tadi dengan Subhana, maka apa saja kamu nampak kurang, tak ada, semua sempurna, kerana Allah yang jadikan peristiwa. Selesai masalah. Dengan ayat mula pun selesai lah. Kalau orang duk bangkang betul kata apa, hang tak nampak ke Allah mula dengan ayat apa? Subhana. Baik. Dan disebutkan antara kelebihan orang yang bertasbih, mensucikan Allah Azza wa Jal, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahu tak kalian aku khabarkan kepada kamu, ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahukah kamu aku khabarkan satu kalimah ataupun perkataan yang sangat dicintai kepada Allah. Allah sangat suka perkataan tersebut. Mau tak aku nak abang? Maka jawab para sahabat, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, khabarkan kepada aku apakah kalam yang paling disukai oleh Allah. Lalu Nabi menjawab, ini hadis ni Nabi cerita apa ni? Nabi cerita kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, mau ataupun tidak aku khabarkan pada kamu satu kalimah yang Allah sangat suka. Abu Dzar kata, wahai Rasulullah, khabarkan kepada aku apa dia kalimah. Maka jawab Nabi,
inna ahabbal kalami ila Allah subhanahu wa ta'ala subhanallahi wa bihamdihi. Dalam riwayat yang lain sebut subhana rabbiya wa bihamdihi. Maksudnya kalimah tasbih kita duk ucap dalam sujud, dalam rokok, tu kalimah tasbih yang Allah sangat suka dengar. Fadilat tasbih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak lagi lah. Baik, kemudian disebutkan dalam satu riwayat daripada Abu Hurairah, kata Nabi SAW, sesiapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi setiap hari 100 kali, maka akan dihapuskan kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. 100 kali subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Tu kalimah zikir. Kan tadi kata nak cuci hati dengan zikir banyak. Aduh. Kalimatani khafifatan 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatan ila rahman. Dua kalimah kata Nabi yang ringan di lidah. Nak sebut mudah ya, tapi berat timbangannya di mizan Allah. Bukan dekat berat, dicintai pula oleh Allah yang bersifat dengan Rahman. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Tambah satu lagi. Ni subhanallah bihamdih tak apalah. Subhanallahil azim pula tambah. Itu mendapatkan pahala yang sangat besar di akhirat kelak. Itu semua mengajarkan kita tentang zikir. Jadi Allah mulakan kalimah surah tadi dengan subhana. Yang pertama kita sebut tadi, maksud subhana tadi adalah maha suci Allah daripada segala kekurangan. Jadi dalam Isra' wal Mi'raj ni orang nampak bolehkah boleh tak boleh, segala kekurangan yang kamu rasa tadi disucikan oleh Allah awal-awal, kerana Allah yang jadikan peristiwa ini. Dan apa Allah sebut? Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah perjalankan di waktu malam. Asra maksudnya perjalanan malam. Kena ambil perhatian dalam ayat pertama surah Al-Isra' tadi 2 kali malam Allah sebut. Yang pertama asra, yang kedua lailan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Asra tu perjalanan malam, lailan tu malam tak? Ada hikmah kenapa Allah sebut 2 kali malam. Jadi perkataan asra tadi maksudnya perjalanan malam. Dah sebut awal dah, maha suci Allah yang perjalankan di malam hari, jalan di waktu malam. Baik, apa hikmah jalan waktu malam? Kerana waktu antara disebutkan malam adalah waktu ibadat bagi manusia. Waktu malam ni waktu yang comel untuk orang buat ibadat. Disebutkan ulama yang pertama disebutkan apa tujuan dijalankan di malam hari, supaya iman manusia semakin tebal terhadap perkara ghaib. Ada ulama sebut Isra' dengan Mi'raj perjalanan berbeza. Isra' masih terikat dengan dimensi manusia. Mata boleh tengok, telinga boleh dengar, boleh kalau tengoklah. Mi'raj luar dimensi, mata tak nampak, dengan mata kasar tak boleh tengok. Jadi Isra' buruk yang Nabi tunggang tadi, yang sangat laju tadi, tapi kalau tengok dengan mata nampak, boleh perasan, bolehlah, boleh dengar ke, boleh perasan, boleh, kerana dia masih lagi dalam dimensi manusia. Jadi kalau diperjalankan di siang hari, ada orang tanya, Ustaz, kenapa Isra' tak jalan siang? Kenapa peristiwa ni Allah berjalan malam? Pasal Quran sebut malam, dia tanya Allah, awak tak jalan siang? Kalau Quran kata jalan siang, dia tanya pula, awak tak jalan malam? Begitu dia kan nak tanya Jadi ulama jawab, kenapa diperjalankan di malam hari? Kerana kalau jalan siang orang nampak, dan kalau orang nampak tak percaya pun percaya. Dia ada, aku tak percaya kat Muhammad tapi aku nampak. Dia tak boleh nak nafikan apa dia nampak. Maka jalan malam, siapa tak nampak? Nak percaya ke tak? Maksudnya nak test iman manusia waktu tu. Itu antara tujuan jalan malam. Dan malam situasinya lebih khusus pada siang. Jadi kebanyakan malam ni kalau jadi payah nampak dengan mata, gelap. Jadi itu tujuan untuk diperjalankan
Nabi pada waktu malam. Baik. Malam juga adalah waktu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Kerana itu dijalankan malam. Malam waktu tempoh manusia hubungannya dengan Allah. Siang kita dengan manusia ramai. Kerja lah, cari nafkah lah, apa sekian. Siang. Malam hubungan kamu dengan Tuhan. Maka jalan waktu malam. Malam juga disebut sebagai malam waktu yang mustajab untuk berdoa. Malam. Banyaklah kelebihan jalan malam. Dan antara bila kita sebut lagi malam, kenapa jalan malam? Kerana sesuai jalan malam ni, hikmah kita boleh belajar. Musafir nak pergi mana-mana pun mula malam hari. Jangan mula siang, mula malam. Siang boleh, cuma comel bila Nabi diperjalankan malam hari. Kita pun nak jalan mana-mana, ambil malam. Lain sikit malam ni. Nak pergi baru ni saya pergi umrah, flight kami pukul 2 pagi. Oh, syok. 2 pagi baru terbang. Dari sini pukul 12 tengah hari naik bas dah. Sebelum naik bas pukul 9 siap dah. Pukul 9 bah, 5 pagi bangun dah. 6 pagi subuh bah siap bah mau, bukan nak boleh buat apa dah. Dia pergi buat urusan apa-apa sikit, pukul 9 pagi tunggu dah bah. Naik bas bukan boleh lena siang. Saya pergi berhenti makan, berhenti tang tu, berhenti tang ni. Sampai malam. Malam pun dah berhenti makan apa semua, tunggu airport, urusan pasport apa semua, letih tak tahu nak apa. Pukul 2 pagi duduk atas kapal tak ada jalan lena. Lena habis. Letih. Sedap nak duduk kat Jordan lah. Contoh. Terlepas mana nak sampai lah. Dia tak berasa atas kapal terbang tu lama. Perjalanan sampai dah tak keluk sangat. Dia tak dah boring. Kadang orang tua-tua kan jadi boring. 7-8 jam duduk melengung ya. Jalan malam comel. Pergi jalan siang larang nak tengok Hustan 3-4 kali dalam tu. Ada TV bilang nak tengok, jadi tidur malam comel. Daripada Banak Baru nak pergi Kuala Lumpur jalan malam. Baik, Bukit Ating pergi Selangor 4 jam lah tak sampai, 3 jam setengah. Kalau keluar pukul 12 tengah hari pukul awal sampai tak sampai. Kalau keluar siang tak dapat 3 jam setengah. Dia keluar pukul 10 pagi, katalah ambil lah 4 jam, pelan-pelan pergi 4 jam jalanan biasa 4 jam. Baik, keluar pukul 10 tak sampai pukul 2, tak sampai dekat Bukit Merah Monti nak kencing tak, kencing lah Monti tak. Hak pi umur 45-60 kat atas. Sampai Bukit Merah kencing. Tak kira mana kencing. Lepas masuk Zohor ni berhenti sana, kita mayang siap-siap lah. Mayang-mayang adalah mayang makan sekali lah makan. Sejam lah tu. Tu ada dia sejam. Jalan pula dah makan sikit perut, berhenti nak berak pula. Cara nak semai Kuala Lumpur tu, berapa kali berhenti tu. Nak semayang, nak makan, nak kencing, minyak habis pula dah. Jalan jam pula pi 4-5 jam baru sampai. 3 jam setengah dah jap jadi 6 jam. Pukul 12 keluar, silap pukul 6 baru sampai. Kalau siang. Tapi kalau keluar malam, pukul 12 malam dia keluar, pukul 3 baru sampai. Betul tak? Hak kaki kencing duk lena. Bukan sedap lah. Dia dah lagi mana berhenti dah nak kencing lah. Tak apa. Duk lena kencing baik. Driver tekan mana apa jalan tak jam, semayang tak keduh dah, makan berkenyang dah, malam lebih lancar jalanannya, sejuk pun sejuk, cuaca pun comel. Ada betul lah. Nabi berjalan malam. Di Asra maksudnya perjalanan malam. Kemudian yang terakhir boleh kita sebut, nanti kita akan sambung. Allah sebut juga dengan perkataan bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan akan hambanya. Ataupun dalam terjemahan lebih tepat, maha suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari akan hambanya. Kerana Asra tu perjalanan malam, kena mention dah malam tu. Maha suci Allah yang memperjalankan di malam hari bi'abdihi akan hambanya. Baik, dalam perkataan hamba tersebut kata ulama, ijma' muslimun, ulama-ulama mengatakan bahawa sepakat para ulama
maksud hamba di sini adalah Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi kita Muhammad. Maha suci Allah yang memperjalankan di malam hari akan hambanya, iaitu Nabi Muhammad, bukan Nabi lain, Nabi Muhammad. Ijma' ulama ada abdul di situ, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, disebutkan bahawa Allah sebut dengan perkataan bi abdihi, bukan bi nabiyihi, bi habibihi, tidak. Maha suci Allah yang memperjalankan nabinya, Allah tak sebut macam tu. Maha suci Allah memperjalankan kekasihnya, ada. Allah guna perkataan bi abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Tak sebut nabi, tak sebut kekasih. Kerana kata disebutkan di sini, kata Syekhul Islam Al-Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala, kalau sebut dengan perkataan kekasihnya, perjalankan nabinya, itu akan menyebabkan umat akan jadi sesat macam Nasara. Mereka mengagung-agungkan, oh ni Tuhan dan sebagainya. Jadi Allah sifatkan siap-siap Muhammad ini hamba dia. Hamba. Hamba ada Tuhan dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nak jauhkan terus pada sifat-sifat orang Nasara dulu yang mengampu-ampu dengan salah Nabi mereka. Jadi disebutkan Allah sifatkan siap-siap Nabi SAW dengan sifat seorang hamba, dan di situ dapat ketahui maqam kedudukan yang paling mulia di sisi Allah adalah hamba Allah. Gelaran yang paling mulia di sisi Allah bukan datuk, bukan Tan Sri, bukan Tuan Guru, bukan apa sekian, bukan Tun, bukan Tan, tak. Sebutlah YB ke apa ke, dia pangkat apa belakang, semua tu ya ada kemuliaan, tapi yang paling mulia di sisi Allah dengan gelaran hamba Allah. Menjadi hamba Allah adalah kedudukan yang paling mulia. Maka Rasulullah mendapat kedudukan yang paling mulia tersebut. Allah iktiraf Nabi adalah hamba Allah. Kita orang minta derma, tolong tulis nama Ustaz, takkan nak tulis nama, hamba Allah. Kita mengaku, siapa boleh mengaku? Seorang anak murid bagi kita, dia duduk bagi kita dah, tu tok guru saya tu, tok guru saya tu. Oh, saya pernah mengaji dengan dia tok guru saya. Dia mengaku habis tok guru dia tu, tok guru dia. Dia jumpa tok guru alim sikit, ni tok guru saya ni, saya dah mengaji dengan ni tok guru saya ni. Dia mengaku tak ada apa. Tapi kalau tok guru tu mai habaq, ni anak murid saya. Tu apa orang panggil iktiraf yang mengangkat darjat anak murid tadi. Ni anak murid saya. Kalau dia mengaku ni tok guru dia, biasa semua mengaku tok guru. Bila tok guru dah, ni anak murid saya. Dia mengaku macam tu, ini satu kebanggaan. Tak tahulah ibu sekalian pernah rasa ataupun tidak kebanggaan tu. Saya adalah pengalaman hidup, bila tok guru kata ni anak murid saya, tak tahu nak abang dia punya perasaan tu. Bila tok guru tadi mengaku kita anak murid dia, tak boleh gambar perasaan tu. Macam nak terjun bangunan, dia syok. Satu iktiraf, bukan ada apa pun, tapi kegembiraan. Maka Rasulullah mendapat kemuncak kegembiraan, tempat yang paling mulia apabila Allah iktiraf ini adalah hamba Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Jadi dalam Isra Mi'raj kita berhenti tahu dulu, subhanallazi asra bi 'abdi. Insya-Allah bulan depan kita akan sambung lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa, beberapa ayat lagi dan benda-benda yang boleh kita ambil daripada kisah Isra dan Mi'raj. Panjang Isra Mi'raj ni kita akan baca lebih sikit, nak tengok apa rahsia yang kita boleh korek daripada kisah tersebut. Wallahu alam, semoga ada manfaat. InsyaAllah ada masalah pamur panjang, kita jumpa lagi pada masa akan datang. Semoga Allah berkati dan berikan kebaikan pada kita semua. Aqulu qali hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.